Salam sejahtera kepada semua yang menonton, terutamanya kepada Dr. Kesselin. Saya Farouk Ali bin Tayyib Tahir, nombor matrik 258223. Saya hendak menerangkan sedikit mengenai filem pilihan kami. Tajuk filem pilihan kami ialah Erin Brockovich yang telah ditayangkan pada tahun 2000. Ketika filem ini ditayangkan, ianya telah mendapat sambutan yang baik dan positif di kalangan penonton-penonton masa itu. Secara ringkasnya, filem ini telah diadaptasikan daripada kisah hidup sebenar seorang wanita berstatus janda yang mempunyai 3 orang anak. Wanita ini dalam meneruskan kehidupan beliau dalam menempuh kehidupannya, beliau tanpa putus asa telah berusaha dengan pelbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan dalam meneruskan kehidupan. Wanita ini seorang yang tidak pernah putus harapan dalam meneruskan kehidupannya. Semasa sedang giat mencari pekerjaan, Erin telah terlibat dalam kemalangan sehinggalah kehidupannya berubah. Erin selepas mendapatkan pekerjaannya di sebuah pejabat guaman, beliau bekerja sebagai seorang kelak. Dalam menjalankan pekerjaannya dengan amanah, Erin telah mendapatkan satu tugasan untuk menilai hartanah di sebuah kawasan yang bernama Hanklin. Dalam pemerhatian, Erin mendapati berlakunya suatu keadaan atau perkara yang tidak patut dilakukan oleh sebuah syarikat di kawasan tersebut, sehinggalah menjejaskan kesihatan penduduk sekitarnya. Dan dalam filem ini, kita boleh mengambil iktibar dan adanya pelbagai etika yang positif dan negatif yang boleh dilihat. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Helmi bin Muhammad Tamizi. Nama matrik saya 276558. So, saya akan menerangkan sedikit mengenai perbincangan iaitu kebaikan, keburukan dan kes-kes yang berkaitan. Okey. So, saya cerita sikit berkaitan dengan fakta kes iaitu di mana fakta kes ni adalah berkaitan dengan PG&E cuba menuntut pencemaran krimium dihekli CA. So dah kes mahkamah iaitu penduduk Hekli lawan PG&E. And keputusan mahkamah Erin berjaya mendapatkan keadilan untuk mangsa PG&E dan memenangi tuntutan mahkamah yang mempunyai lebih daripada 600 plaintiff. Okay, right. And akhir sekali berkaitan dengan kes fakta kes mahkamah, ia telah memperolehi kejayaan sehingga mendapatkan pampasan sebanyak $333 juta dan telah diarahkan oleh hakim untuk diagihkan kepada plaintiff kes ini. Okey. So saya akan masuk bab isu etika dalam Erin Brockovich ni, iaitu salah satunya tema boleh saya ceritakan iaitu salah satu dalam buku teks kami adalah tanggungjawab sosial. Kita boleh tengok berkaitan dengan tanggungjawab sosial yang dibincangkan. PG&E ini menunjukkan kekurangan tanggungjawab sosial dengan penggunaan Cranium Hack Surveillance ni. PG&E ini tidak menghiraukan kesan yang sangat berbahaya yang boleh ditimbulkan oleh penghakiman itu terhadap pemegang kepentingan dan penduduk Hinkley ni. Okey, selain itu, dalam filem ni juga kita boleh nampak yang Erin mengambil bahagian dalam beberapa tingkah laku
yang agak kesat dan menakutkan yang digariskan dalam pembelajaran. So ini salah satu etika yang telah digariskan yang tidak baik, dan kita boleh nampak dia kerap membuli pembantu guaman di firma guaman. Dia juga menggunakan beberapa bahasa yang agak lucah dan jeritan yang menimbulkan sedikit persetaraan kerja yang tidak menyenangkan. Okey, selain itu, kita boleh tengok isu etika yang ketiga, iaitu amalan PJ melanggar undang-undang alam sekitar yang digariskan dalam etika dan persekitaran pengurusan perniagaan. Okey, itu yang paling ketara. And yang akhir sekali yang saya boleh ceritakan, iaitu selain itu, Erin menggunakan peras ugut untuk mendapatkan apa yang dia mahu daripada bosnya. Dan peras ugut dikenal pasti sebagai amalan perniagaan yang tidak beretika. Okey, alright. So, saya akan cerita berikutnya lah berkaitan dengan pelanggaran undang-undang. So, kita boleh tengok kat sini, pertama berkaitan dengan pencemaran kromium ni, iaitu gejala X6 ni tidak berkesudahan, sakit kronik, hidung berdarah, penyakit pernafasan, kegagalan hati, kegagalan jantung, kegagalan pembiakan kanser dan sebagainya. Okey, alright. Yang kedua, berkaitan dengan pencemaran kromium adalah PJs. Dia sedang membayar bil perubatan pemerhati untuk doktor yang bekerja dengan mereka untuk menutup kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan Chromium X6 ni. Okey. So next, selepas mahkamah memutuskan PJME bersalah, mereka cuba menyelesaikan dengan semua plaintiff dengan jumlah yang sepatutnya 330 juta, tapi diorang mahu membayar hanya 20 juta saja. So itu satu yang melanggar etika dalam pengurusan perniagaan. And yang akhir sekali, sehingga lewat dalam kes ni, bukti pengetahuan korporat PG&E tentang masalah criminal assets ni yang menghasilkan penyelesaian yang lebih besar. Okey, dari segi pencemaran air pula, tujuan kromium adalah untuk mengelakkan hakisan apabila air digunakan untuk mewujudkan mesin yang digunakan di kilang. So benda itu memang akan menyebabkan pencemaran air. Dan yang kedua, PGME ini membuang lebihan air ke dalam kolam tetapi melangkau pilihan etika untuk menapis kolam terlebih dahulu untuk mengelakkan pencemaran. So ia melanggar SOP, kaedah yang sepatutnya dia lakukan. And air yang digunakan itu adalah air untuk bandar yang terjadi tercemar dan mempunyai kesan perubatan yang besar kepada lebih daripada 600 orang. And yang terakhir sekali, ujian air tu dia menunjukkan air mengandungi 0.58 ppm berbanding had undang-undang yang telah dibenarkan adalah sebanyak hanya 0.05 sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Barudin, nombor matrik 276630. Kemudian kami telah menulis salah satu filem yang bertajuk Erin Brockovich yang telah ditayangkan pada tahun 2000. Jadi apa yang boleh kita rumuskan melalui filem ni, apa yang kita dapat? Yang pertama, keluarga adalah keutamaan. Kita dapat lihat dari usaha keras Erin. Beliau merupakan seorang ibu tunggal dengan 3 orang anak kecil, berusaha keras dalam membagi kehidupan keluarga beliau lah. Seterusnya, naluri kepercayaan. Erin melihat fail daripada Rosalind dan meminta izin kepada Ed untuk buat siasatan bila dia rasa sesuatu yang tidak kena, dengan menggunakan pemanjaan dia sendiri pada mulia. Seterusnya, inspirasi kami adalah bekerja keras. Okay, kita dapat lihat dari watak Erin, beliau sangat bekerja keras dalam melakukan siasatan selama beberapa hari. Malah beliau sanggup tidak berjumpa dengan anak beliau buat seketika. Seterusnya, Erin merupakan seorang yang pandai berkomunikasi. Kita dapat lihat di mana Erin berjaya meyakinkan Ed dengan mudah bahawa kadar 40% bagi pihak keluarga adalah sesuai.
Seterusnya kita tengok aspek dari segi tanggungjawab. Okey. Untuk Erin, beliau adalah seorang tanggungjawab kerana beliau telah melakukan siasatan berkenaan pencemaran air di tempat duduk beliau. Kalau kita lihat syarikat PNG pula menunjukkan kekurangan tanggungjawab dengan penggunaan bahan kimia dan tidak mengambil berat tentang kesan terhadap masyarakat setempat. Secara keseluruhannya, ia merupakan pengalaman pelajaran yang bagus kerana ia mendedahkan banyak tingkah laku yang tidak beretika yang boleh berlaku dalam sebuah syarikat. Secara keseluruhannya, ia merupakan pengalaman pembelajaran yang sangat bagus kerana ia mendedahkan banyak tingkah laku yang tidak bereka dalam sebuah syarikat. Jika kami pernah berada dalam situasi di mana syarikat kami tidak bertindak dengan cara yang boleh mempersoalkan dari segi etika, kami tahu pengalaman itu memberi kami banyak pengetahuan untuk bersandar pada akhirnya mengambil tindakan yang betul. Sekian, terima kasih.